Okey, ada tambahan sikit pada contoh yang keempat tadi. Okey, iaitu kita nak cari luas permukaan bagi bahagian hemisfera yang berada di atas satu bulatan. Okey, kalau kita tengok di sini, kita sampai pada tahap uh, kita tinggal satu kamiran saja, itu kamiran tunggal di sini. Okey, kita ada seperti inilah. Jadinya saya gunakan teknik pengecaman lah yang saya dah, sebab saya agak terbiasa. Namun bagi awak semua yang mungkin ada siapa yang tak boleh nak cam, saya cadangkan awak gunakan saya fikir mungkin boleh gunakan kaedah penggantian U sama dengan 1 tolak R kuasa 2 per 25. Okay, gantikan di sini, maka awak dapat U kuasa negatif setengah. Okey, jadinya mungkin tak ada masalah saya rasa. Jadi awak bila awak bezakan, awak akan dapat du dr di sini negatif 2 per 25 R. Okey, jadinya awak boleh ganti, awak boleh dapatkan, sebab di sini awak ada R darab dengan dr, maka awak boleh dapatkan di sini R dr adalah negatif 25 bahagi 2 du. Okey, jadinya awak dah dapat gantikan di sini. Kemudian cuma perlu tukarkan batas. Bila R sama dengan kosong, U sama dengan 1. Bila R sama dengan 3, U sama dengan 1 tolak 9 per 25, iaitu kita dapat 4 per 5, kan? Jadinya batas atas lebih kecil daripada batas yang bawah. Awak kena tukarkan, tapi bila tukarkan kena darabkan dengan negatif. Okey, jadi saya cadangkan untuk awak cubalah. Okey, sekarang kita pergi pada sikit lagi, iaitu topik pengenalan kepada perwakilan berperimeter. Sebenarnya kita dah buat dah tadi. Okey, suatu permukaan pada 3 dimensi boleh diwakilkan secara berperimeter oleh 3 persamaan yang melibatkan 2 perimeter. Contohnya macam ni. Okey, sebelum ni kita ada kalau paling biasa koordinat Cartesian. Okey. Sorry, saya patut guna warna hitam. Okey. Kita ada X, kita ada Y, dan kita ada Z, dan kita ada permukaan di sini contohnya, dan di sini permukaan tu mempunyai persamaan Z iaitu F, X, Y. Maka kita perlukan 2 parameter. Okey, untuk permukaan. Okey, kalau kita ada 2 dimensi, seperti ini, kita ada lengkung contohnya, kan? Jadi ini katalah ni X, tak kisahlah macam mana pun. Okey, kita perlu pun yang di sini. Jadinya di sini Y adalah Fx, hanya satu parameter. Okey, jadi untuk permukaan kita perlukan 2 parameter, iaitu X dan Y. Sebagai contoh, okey. So di sini kita ada, katalah kita nak ubah Y sedikit, yang mana kita nak tukar X sebagai fungsi kepada satu parameter yang baru U, dan satu lagi parameter yang baru juga, iaitu V. Okey, dan Y pun sama, U dan V. Maka Z yang of course lah, sebab Z adalah bergantungan kepada X dan Y, dan X dan Y pula bergantungan kepada U dan V, maka Z adalah bergantungan kepada U dan V. Okey, jadinya kita perlukan, saya perlukan dua parameter lah sebenarnya, kan? Okey, kalau satu parameter, maka kita tak dapat menerangkan suatu permukaan lah, kita hanya dapat menerangkan suatu lengkung sahaja, seperti mana yang saya dah lukis di sini lah. Okey, maksudnya di sini untuk apa-apa nilai X, katalah X adalah X0, katalah di sini Y adalah Y0, maka titiknya di sini X, Y0, kita akan dapat satu titik Z0. Okey, yang maksudnya di sinilah, okey, yang kita kata berkaitan ataupun korespon kepada S0, Y0. Okey,
Contohnya adalah simple je. Okey, saya rasa awak dah tahu dah. Contoh satu, kita ada satu paraboloid. Okey, kita boleh ubah parameter tersebut. Katalah kita nak namakan x sebagai u, y sama dengan v, maka of course lah z adalah 4 tolak u kuasa 2 tolak v kuasa 2. Okey, simple, tak ada apa-apa pun sebab x adalah u, y sama dengan v. Okey, atau kita boleh buat x sama dengan 2u, y sama dengan 2v, maka z sama dengan 4 tolak 4 tolak 4u kuasa 2 tolak 4v kuasa 2, maka kita dapat 4. Begitulah. Okey, kita boleh ringkaskan dia dan sebagainya. Okey, ataupun satu cara yang lebih famous yang kita dah biasa guna adalah kita ada paraboloid, iaitu z sama dengan 4 tolak x kuasa 2 tolak y kuasa 2. Kita boleh gunakan koordinat kutub. Okey, kalau kita ada paraboloid z sama dengan sekejap ya, 4 tolak x kuasa 2. Katalah kita nak gunakan x, kita nak guna koordinat kutub. Okey, koordinat kutub. Kita ada r, sekejap ya, r cos theta. Dan kita ada y, r sin theta. Maka kita ada z. Okey, asalnya z adalah satu fungsi x dan y, tapi oleh kerana x adalah menjadi fungsi kepada r dan theta, dan y pun menjadi fungsi kepada r dan theta, maka z pun sekarang adalah fungsi kepada r dan theta, iaitu di sini kita gantikan 4 tolak x adalah r cos theta kuasa 2 tolak r sin theta kuasa 2. Itu kita dapat 4 tolak r kuasa 2 cos theta kuasa 2 tambah sin theta kuasa 2, iaitu 4 tolak r kuasa 2. Okey, di sini menunjukkan bahawa bila kita gunakan persamaan, maksud saya kita gunakan penukaran pemboleh ubah, iaitu kita gunakan koordinat kutub, maka fungsi z kita semakin ringkas, tapi x kita taklah seringkas mana. Cuma kita dah lihat bila kita kamikan, kita gunakan batas-batas dalam koordinat kutub, kerap kali bila bentuk rantau kita r itu adalah bulatan, kita dapat kamiran yang sangat mudah. Okey, itu saja untuk pemakaian berparameter bagi permukaan. Sebabnya ini ringkas saja sebab kita dah gunakan beberapa kali. Nanti kita akan pergi kepada kamiran ganda 3 dalam koordinat sfera dan koordinat silinder, yang mana kita kena lakukan pertukaran pemboleh ubah lah. Maksudnya itu adalah sebahagian daripada bab ataupun topik di sinilah. Okey, itu sahaja.